Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sekarang kita bertemu lagi sekali dalam siri panduan revolusi manipulasi Instagram, yang mana dalam modul seterusnya ni saya akan kongsikan kepada anda, saya akan sharekan bagaimana cara dan teknik-teknik posting yang berkesan dan juga apa idea-idea dan patut anda post dalam Instagram anda nanti. Kerana apa yang penting dalam Instagram adalah anda perlu kreatif dalam berposting, ataupun anda kena kreatif dalam apa yang anda nak post dalam Instagram nanti. Sebab apa? Orang dalam Instagram bukan hanya sekadar nak tengok gambar produk, bukan hanya sekadar nak membeli barang, dan bukan hanya sekadar nak tengok katalog-katalog produk sahaja. So kali ni kita kenalah kreatif untuk menarik minat orang supaya stay lama untuk follow kita ataupun untuk stay lama dalam akaun kita. So sebelum tu, saya nak cerita sikit ataupun saya nak share sikit macam mana seni menjual. So kalau dulu, zaman dulu, orang lebih suka kepada hard sale, tapi sekarang dah tak boleh dah, anda kena lakukan soft sale. So apa beza hard sale dengan soft sale ni? Hard sale ni adalah kita kerap menjual, terlalu menjual ataupun terlalu mendesak orang untuk beli produk kita. Tapi soft sale adalah kita lebih kepada beri info ataupun kita lebih kepada cara jualan halus yang tidak nampak sangat seperti menjual, tapi sebenarnya kita menjual. So dalam Instagram, cara paling senang untuk soft sale adalah dengan cara meletakkan caption ataupun ayat yang ringkas, dan juga yang penting sekali adalah dalam gambar, apa gambar yang anda post nanti. Okay, so perniagaan dulu, kalau dulu dia punya situasi adalah orang selalu buat promosi dan ada orang akan beli. Tapi zaman sekarang, disebabkan dah terlalu banyak informasi, jadi sekarang ni orang lebih perlukan informasi percuma dan feedback ataupun testimoni, ataupun kalau satu-satu produk tu orang lain dah guna, dah berjaya, barulah mereka yakin untuk buat pembelian. So ini yang membezakan antara hard sale dengan soft sale. Jadi dalam Instagram kita tak boleh terlalu hard sale. Ingat sekali lagi, orang lari daripada Facebook, orang lari daripada platform lain pergi ke Instagram sebab mereka nak lari daripada iklan. Mereka dah penat tengok iklan. So bila terlalu banyak iklan, yang itulah dipanggil hard sale. Orang asyik nampak iklan nak menjual je, tapi dalam Instagram mereka suka nak cuci mata tengok gambar. So kita soft sale dengan cara tunjukkan gambar yang kreatif, post benda yang kreatif, dan tunjukkan gambar yang menarik. Okey, sekarang ni konsep asas dalam pemasaran Instagram adalah mesej pemasaran dalam gambar dan caption. So kenapa gambar dan caption? Pertama sekali adalah kerana Instagram lebih menonjol dari segi penggunaan gambar. So berbanding dengan media sosial yang lain, so Instagram orang masuk, orang akan nampak gambar dulu, lebih banyak gambar berbanding dengan caption. So senang cerita, orang kata biarlah gambar tu berbicara, biar gambar tu jadi kita punya salesman. So kunci penting dalam nak buat jualan ataupun nak menarik minat pelanggan adalah gambar yang menarik. Okay. Dan seterusnya, kedua, barulah kita ambil berat pasal caption. So kita kena betul-betul tumpu pada penggunaan gambar yang menarik. So saya nak sharekan sedikit tips macam mana nak buat ataupun nak dapatkan gambar yang menarik dalam Instagram. Yang pertama sekali, pastikan gambar anda tu jelas dan menarik. So jelas dan menarik ni maksudnya macam mana? Jelas tu tak pecah ataupun blur. Okay, kalau perasan gambar yang saya tunjukkan ni, walaupun gambar belakang dia blur, tapi dia punya image depan adalah begitu sharp. So nampak jelas dia punya gambar ataupun objek yang kita nak tunjulkan. Kedua, pencahayaan terang. So janganlah tangkap gambar pada waktu malam ataupun tempat dalam bilik yang tak ada kurang cahaya. And then seterusnya adalah gunakan aplikasi asal kamera. So memang dalam Instagram ada aplikasi ataupun dalam Instagram sendiri kita boleh terus tangkap gambar, tapi sebenarnya kalau anda gunakan aplikasi asal kamera smartphone anda, lebih banyak setting ataupun anda boleh, biasanya image yang ditangkap tu lebih lagi jelas, dan anda boleh set dia punya pencahayaan dengan lebih terang, dan juga anda pelbagai banyak setting yang anda boleh lakukan dengan aplikasi asal kamera, dan gambar tu memang lagi nampak cantik berbanding kalau kita ambil gunakan gambar ataupun menggunakan kamera dalam Instagram sendiri. So sedikit trik
kalau nak dapatkan gambar yang cantik dan jelas menarik macam ni, so ambil gambar pada waktu pagi, awal tengah hari ataupun lewat petang. So waktu tu memang pencahayaan memang cantik lah kalau kita nak gambar dekat luar. Okey, dan yang kedua, tips nak tangkap gambar lagi ataupun tips gambar yang menarik dalam Instagram adalah latar belakang gambar tersebut bersih dan juga tidak serabut. Okey, so bersih dan tidak serabut ni maksud dia macam mana? Paling selamat adalah kalau anda nak tunjukkan produk tu gunakan warna putih ataupun warna hitam ataupun biasanya warna putih lah. Tapi kalau ada background pun lagi cantik. Tapi make sure yang jangan sampai produk tenggelam. So saya tunjuk satu contoh. Okay, contohnya macam ni. Yang ni menggunakan background berwarna kelabu. Walaupun warna kelabu, anda juga boleh menggunakan warna putih, tapi sebabkan subjek utamanya berwarna putih, so ni warna putih, so saya gunakan background warna kelabu dan objek tersebut nampak ataupun jelas nampak menonjol dalam gambar ni. Dan ada juga gambar yang saya gunakan ada background ataupun ada latar belakang. Contoh macam ni, saya gunakan lantai yang ada garis-garis ataupun nampak garisan kayu. So walaupun background tersebut ada garisan-garisan, tapi masih lagi produk yang ditunjukkan tu menonjol dan orang nampak produk yang ditunjukkan tu. Okey, ini antara tips yang boleh digunakan. Okey, dan seterusnya tips gambar yang ketiga adalah ada makna di setiap gambar. So kenapa ada makna? Setiap gambar tu mesti ada cerita tersendiri untuk timbulkan keyakinan pelanggan. So saya ambil satu contoh macam ni. Kalau anda menjual tudung, tak semestinya anda perlu upload gambar tudung saja. Mungkin anda boleh upload gambar orang sedang pakai tudung, tapi bukan gambar model utama yang pakai tudung tu. Tapi mungkin kalau nampak orang pakai tudung tu dan anda tangkap gambar dan mengatakan yang ini adalah tudung model anda jual ataupun model tudung yang anda jual lah. Okay, so sekarang ni setiap gambar dalam Instagram biasanya orang nak tahu cerita di sebalik gambar tu kenapa. So seperti contoh macam ni. Okey, saya tunjukkan yang ini. Yang ini saya tangkap gambar ni bukanlah tidaklah macam kita nak terlalu menjual ataupun bukanlah hard sale nak menjual anak patung ni. So nampak macam ada seorang budak tengah bersembang ataupun tengah duduk dengan anak patung ni lah. So ini makna di sebalik gambar tersebut. So dia punya caption pun saya letak simple je, Olaf in the house. Dan orang faham yang akaun kita memang hendak menjual, memang akaun kita akaun menjual. So orang faham ataupun orang tahu yang sebenarnya kita memang nak tunjulkan subjek yang ni, subjek Olaf ni lah. Okay, dan saya tak langsung ada yang akan berminat. So kalau tengok komen-komen dekat sini pun ada yang cakap tanya harga, dan ada yang cakap cute-nya. Okay, so ini yang menunjukkan setiap gambar tu ada makna tersendiri, ada cerita tersendiri. So dalam kata lain, ada makna dekat setiap gambar. Bukan kita hanya nak tangkap gambar post ataupun post gambar produk semata-mata. Okay, dan yang keempat, kalau anda takut anda punya gambar, biasalah kadang-kadang kita dah edit gambar tu cantik ataupun kita sendiri yang tangkap gambar susah, tapi tengok-tengok nanti takut orang lain ada curi gambar tu letak dekat Instagram dia orang sendirilah ataupun dekat Facebook mereka sendiri. So kita tak nak benda terjadi sebab kita rasa macam kita dah susah payah kan tangkap gambar, kita dah edit macam-macam dah cantik-cantik, tiba orang lain curi pula. So tips yang keempat adalah letakkan watermark dekat dalam setiap gambar. So ini contoh dia. So antara watermark yang anda boleh letakkan adalah pertama sekali nombor telefon, sebab nombor telefon ni selain daripada itu nombor anda sendiri, dan senang kalau orang nak beli barang tersebut, orang boleh nampak terus nombor telefon anda dekat gambar. Dan yang kedua, kalau ada alamat website, kalau ada, ataupun anda boleh letakkan juga logo rasmi. Yang ini biasa memang ramai orang guna. Letakkan saja logo perniagaan ataupun logo rasmi kedai anda. So yang ini merupakan watermark lah. So kalau orang lain curi pun ataupun orang lain ambil pun, masih ada logo ataupun masih ada nombor telefon anda yang sukar untuk dibuang. So yang ini salah satu contoh saya tunjukkan lah. Okey, dan seterusnya
Tadi kita dah cerita ataupun kita dah dapat sedikit idea dah macam mana anda nak tonjolkan gambar ataupun anda nak post gambar yang menarik dalam Instagram. So sekarang ni saya nak kongsikan lagi idea-idea post-post apa yang anda boleh lakukan ataupun apa yang post anda boleh post dalam Instagram. Sebab konsep dia, kita bukan nak buat satu akaun katalog. Kita bukan nak nampak yang akaun ni kita hanya sekadar letak gambar produk semata-mata, walaupun ada beratus-ratus post lah. So kita nak kreatif dalam berposting, dan tujuan utama adalah untuk membuatkan follower kita tak bosan dengan kita punya Instagram, dan mereka suka nak masuk sebab kita punya akaun ada variasi, ada pelbagai benda, dan menarik untuk mereka follow dan baca ataupun ikut apa yang kita selalu post. So antara idea-idea yang anda boleh post, yang pertama ni normal lah, orang akan post tentang produk. So dia akan tunjukkan gambar produk dan ceritakan sedikit apa detail produk tersebut. So macam saya tunjuk tadilah, gambar stokin, itu normal, itu memang kebanyakan peniaga pun memang akan buat macam ni. Dan yang kedua, sebenarnya dalam Instagram pun selain daripada anda post gambar, anda boleh post video. So antara video-video yang anda boleh post seperti video-video menarik ataupun video anda tengah packing barang pun boleh, video di sebalik tabir apa yang anda tengah lakukan, ataupun video gambar kedai, sebarang video pendek yang ada kaitan dengan bisnes anda pun memadai. Okay, so lagi nampak menarik lah, kita dah ada gambar dan kita ada video bergerak. So dan seterusnya, andai kata ada promosi-promosi tertentu, anda boleh post berkenaan promosi. Berbeza dengan kita post berkaitan dengan produk. Produk ni mungkin produk secara harian, tapi yang ini adalah post secara promosi. Contohnya seperti ni. So macam yang ni tadilah. So yang ini adalah saya lakukan promosi untuk clearance stock. So biasanya promosi-promosi macam ni mungkin dibuat 1 bulan sekali ataupun setengah bulan sekali. So yang keempat adalah anda juga boleh post berkaitan dengan gambar-gambar barang yang tengah packing. Okay, so ini untuk meningkatkan keyakinan pelanggan dan nampak yang memang anda punya bisnes tu betul-betul wujud. So kalau tak ada gambar barang tengah packing pun, mungkin tengah buat dropship, anda bolehlah ambil gambar-gambar ataupun letakkan post gambar-gambar anda menerima tempahan daripada pelanggan. Ataupun kalau tak ada pun juga, anda boleh letak gambar stok barang sampai, contohnya macam ni. So anda boleh tunjuklah, yang macam ni saya tunjukkan gambar stok barang baru sampai. So dia punya caption pun saya letak ringkas saja, stok bedong bayi dah sampai, ada 15 design. So kalau perasan, saya tidak cerita pun yang saya nak jual benda ni, tapi disebabkan orang memang tahu ataupun memang follower tahu yang memang akaun kita ni akaun menjual, dan mereka pun dah tahu yang kita memang ada produk tersebut. So post macam ni menunjukkan yang produk tu ataupun kita memang ada miliki produk ni. So kalau perasan dekat bahagian komen-komen ni ada berbelas-belas komen yang tanya harga berapa, perlukan ejen ke, harga saiz macam mana. Walaupun saya tidak tulis langsung ataupun tidak mention langsung pun yang ini adalah untuk dijual. So ini idea post yang menarik, ataupun ini adalah antara post. Dan yang kedua, sebab apa anda buat post macam ni adalah untuk tingkatkan engagement, ataupun untuk tingkatkan rasa ingin tahu anda punya followers terhadap apa yang anda post tu, engagement lagi tinggi, lagi meningkat dalam anda punya Instagram. Dan seterusnya, anda juga boleh post gambar pelanggan dengan produk, seolah macam satu testimoni lah. Tapi yang ini lebih kepada gambar pelanggan tu berpuas hati dengan gambar produk. Mungkin gambar dia tengah pakai produk tu, ataupun mungkin dia tengah pegang produk tu bila barang tu dah sampai. Dan seterusnya, kalau tak ada gambar dengan produk pun, anda boleh post testimoni. So testimoni sama ada secara bertulis ataupun secara screenshot dekat telefon bimbit. So yang ini biasalah kita lakukan. So seperti contoh macam ni, just snapshot sajalah anda punya perbualan dengan customer. So macam ni dia cakap, sis barang dah sampai, so saya tak sabar nak pakai dekat baby. So kita pun jawab. So ini antara testimoni yang orang pernah berurusan dengan kita punya kedai lah.
So jadi orang ataupun pelanggan ataupun followers yang nampak, mereka lagi yakin untuk membeli dengan kita. So ini antara idea-idea post yang anda boleh lakukan. So seterusnya, selain daripada tu, anda juga boleh post gambar kedai kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Kalau anda buat secara dropship, mungkin anda tak ada kedai. So mungkin anda juga boleh post berkaitan dengan tips-tips berkaitan. So tips-tips berkaitan ni pun adalah bertujuan untuk meningkatkan engagement dalam Instagram. Okay, so saya tunjuk satu contoh. Contohnya macam ni. So saya just snap sahaja daripada yang ni, saya tangkap gambar daripada majalah. Ada sikit ditulis petua untuk memudahkan kelahiran. So saya punya caption ni salah sikit lah, dia tulis petua memudahkan kehamilan. So sebenarnya petua untuk memudahkan kelahiran. So ini antara post tips yang saya post dalam saya punya account. So kalau perasan, orang suka nak baca post-post macam ni, dan ada di antara mereka yang tag rakan-rakan mereka. Okay, contoh macam ni dan ada juga yang akan komen, terima kasih infonya, memang menjadi petua. So ada yang komen macam ni, cerita ni saya sendiri amalkan setiap kali pregnant. So yang ini antara cara untuk anda tingkatkan engagement dengan anda punya followers. So followers suka nak masuk sebab ada tips, dan bila engagement tu tinggi, so biasanya bila anda post dekat Instagram atau post anda tu kerap akan terpapar dekat mereka punya newsfeed. Okey, dan seterusnya, selain daripada tips-tips berkaitan, anda juga boleh post berbentuk pertanyaan. So ini pun bertujuan untuk nak tingkatkan engagement. So macam mana pertanyaan ni? Mungkin anda boleh letakkan satu post yang macam ni. Okay, saya cuma letakkan satu info ataupun satu artikel, tulis isteri hamil perlu diurut. Okay, cuma dalam bahagian caption saya tulis sedikit pertanyaan, satu perkataan je, setuju? Okay, so apa yang jadi? Okay, so saya punya target ataupun saya punya followers kebanyakannya adalah di kalangan wanita, dan info ni memang kena dengan followers lah, sebab yang akan baca ni ramai isteri-isteri dan ada yang isteri yang hamil. So apa yang akan jadi, mereka baca yang ni, dan bila kita tanya setuju ataupun tak, apa yang mereka akan buat? Ada yang tag nama husband masing-masing. Okay, so contohnya macam tag yang ni. Okay, so dan ada juga yang komen lah, thanks for you dear. Okay, then tag juga husband masing-masing. So ini pun meningkatkan engagement dalam Instagram. So yang ni pun penting. Dan kalau ada, macam saya cakap tadi lah, kalau anda punya engagement meningkat dalam Instagram, so biasanya kadar reach ataupun kadar capaian post anda tu lebih meningkat kepada followers anda yang lain. Okay, dan seterusnya, apa yang anda boleh lakukan juga, anda boleh repost ataupun anda boleh post balik post-post orang lain lah. Tapi make sure kalau anda repost, anda kena ada bagi kredit kepada akaun-akaun yang lain tu. Dan seterusnya, anda juga boleh buat kontes macam yang kalau kita tengok ataupun kalau saya ajar ataupun saya dedahkan sebelum ni, macam mana salah satu cara nak tingkatkan follower, anda lakukan kontes ataupun sedikit game. So game tak semestinya berbayar ataupun tak semestinya perlu beri hadiah, tapi game ni sekadar nak mewujudkan suasana ataupun sekadar nak meningkatkan, sama juga kita nak tingkatkan engagement, dan yang kedua untuk membuatkan mereka suka nak masuk dalam Instagram kita. So saya ni salah satu game yang saya buat. Okay, so contohnya saya letak sini gambar. So saya tanya balik, ada tak ibu-ibu ataupun bakal ibu yang tengah mengandung kat sini? Say I. So adalah terdapat 25 orang yang komen kat sini, say I. So ini macam satu game lah, satu benda yang untuk for fun sahaja kan. Tapi bila mereka komen kat sini dan ada yang like, so macam saya cakap tadi, ini pun salah satu benda yang boleh meningkatkan engagement. So penting untuk meningkatkan, sebab tu saya banyak kali cakap, sebab setiap platform ataupun kalau kita bermain dalam media sosial ni, perkara utama yang kita nak kena jaga adalah engagement dengan kita punya followers ataupun pengikut kita. Okey, dan seterusnya saya nak share sikit lagi
berkaitan yang ni kita dah cerita pasal idea-idea post. So apa yang caption ataupun copywriting yang menarik kalau anda nak post dalam ataupun anda nak tulis dalam Instagram nanti. So sebenarnya yang penting adalah bahagian headline saja. Okey, sebab bahagian kalau kita tengok bila anda buka dekat Instagram, hanya boleh baca 3 baris yang pertama saja. Kalau dulu pada mula-mula awal penggunaan Instagram, mungkin anda boleh baca sampai 11 baris, kemudian diturunkan ke 7 baris, kemudian diturunkan ke 5 baris. Dan sekarang ni buat masa ni, semasa rakaman ini rakam, setiap post hanya akan muncul 3 baris pertama sahaja. Jadi sebab itulah anda kena pentingkan bahagian headline, gunakan perkataan-perkataan yang menonjol. Contohnya macam baru, percuma, cepat, untuk grab attention, untuk trigger kita punya followers untuk baca apa yang kita nak cuba sampaikan. Cuma elemen penting dalam kita punya post ini, antara elemen yang penting, pertama sekali maklumat yang jelas tentang perincian produk. So apa yang anda kena post sebenarnya tidaklah perlu terlalu panjang, sebab dalam Instagram orang lebih suka untuk tengok gambar, dan kalau post terlalu panjang, orang sebenarnya malas nak baca. Jadi anda punya post tu mestilah make a simple, tapi ianya tepat dan jelas. Okay. So dan kedua, anda boleh letakkan call to action, iaitu bagaimana pelanggan nak hubungi anda jika mereka berminat. Seperti contoh, sama ada email, nombor telefon, WhatsApp, call. Dan ketiga adalah dengan menggunakan, anda mesti letakkan sedikit hashtag ataupun penggunaan hashtag, permainan hashtag tertentu lah. So ada satu modul khas nanti saya akan cover full berkaitan dengan hashtag. So yang ini saya akan cover nanti, dan ini antara elemen-elemen penting. Sebab dalam Instagram sebenarnya memang orang lebih tertarik kepada gambar, dan caption ataupun copywriting ni adalah perkara nombor 2. Ada setengah orang tu dia tak suka pun nak baca benda dalam Instagram, sebab mereka, macam saya cakap lah, mereka keluar daripada platform lain sebab mereka malas nak baca terlalu banyak info, mereka suka tengok gambar saja. So yang penting sekarang ni adalah bila anda bermain ataupun bila anda dah mula masuk dekat dalam platform Instagram ni, pentingkan pada permainan gambar dahulu. Utamakan macam mana nak dapatkan gambar yang menarik, yang mana kita cuma ada perlu 3 saat saja untuk pukau pelanggan dengan gambar. Okay, orang scroll dia punya Instagram sampai ke bawah, nak make sure kan dia berhenti tu. Okay, so gambar yang paling utama lah. Okay, dan seterusnya saya nak share sedikit berkaitan dengan waktu yang sesuai untuk post dekat Instagram. Mungkin selang ada dah tertanya-tanya dah kan. So sekarang ni kita dah tahu gambar macam mana yang menarik, dan apa macam mana yang idea-idea post yang anda boleh post dekat Instagram. So idea-idea post ini pun bertujuan untuk nak memvariasikan ataupun nak menunjukkan yang Instagram anda tidaklah terlalu nampak macam satu katalog saja. So dan kemudian anda pun dah ada sedikit idea apakah caption-caption yang anda boleh letak dalam Instagram. So sekarang mungkin anda dah tertanya-tanya bila waktu yang paling sesuai untuk anda post ke Instagram. Okay. So secara umumnya, yang ni mengikut ataupun berdasarkan saya punya pengalaman menjual produk-produk tertentu lah. So biasanya ini antara waktu yang saya biasa post, Isnin hingga Jumaat pada pukul 2 petang. Mungkin pada waktu ni orang baru lepas lunch dan dah nak siap-siap masuk kerja. Dan pada pukul 8 malam, sebab waktu ni mungkin ramai yang tengah free daripada sebarang kerja, mungkin dah baru balik, dah siap mandi, rehat apa semua kan. So pada hari Sabtu dan Ahad pula, saya biasanya akan lakukan post pada pukul 11 pagi. So biasalah hujung minggu orang baru bangun tidur, and then pada pukul 5 petang, sebab waktu ni waktu yang riadah kan. Tapi zaman sekarang ni orang riadah pun dah menghadap telefon bimbit. And then pada pukul 8 malam sama juga, mungkin waktu ni pun diorang dah free daripada sebarang aktiviti lain. Cuma anda kena faham yang ianya hanya sekadar kasar dan umum, kerana tak semua akaun dan perniagaan sama. Ianya bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama sekali, produk apa yang anda jual, okay? Dan siapa golongan followers anda, dan gambar macam mana yang anda post. Okay, yang penting sekali adalah nombor 2 ni, siapa golongan followers anda. Sebab dia berbeza Contohnya macam peniaga dengan orang biasa, mungkin waktu online dia berbeza. Okay, pelajar dengan orang bekerja pun mungkin waktu mereka ber-Instagram ataupun mereka online pada waktu-waktu yang berbeza. Contoh, pelajar mungkin pada waktu malam, siang
lebih pada banyak pada kelas, tetapi ada gap-gap tertentu yang mana mungkin kelas pada waktu pagi sampai tengah hari dan petang. Tapi mungkin orang yang bekerja, mungkin mereka lebih suka Instagram pada waktu lunch hour ataupun pada waktu balik pada kerja tengah jalan jam. So ianya bergantung kepada jenis produk anda juga. Sebab tu saya tekankan pada awal-awal bab tadi, anda kena kenal pelanggan anda, macam mana pelanggan anda dan siapa pelanggan anda. So bila anda tahu anda punya demografi ataupun anda betul-betul kenal pelanggan anda tahu yang pada waktu bila mereka biasa online, so waktu itulah waktu yang paling sesuai untuk anda lakukan post. Dan saya nak bagi sedikit tips macam mana anda nak tahu, selain daripada anda kenal pelanggan melalui mereka punya aktiviti. So anda boleh lakukan sedikit split test ataupun sedikit uji kaji. Okay, biasanya setiap akaun baru ataupun setiap perniagaan baru yang saya gunakan ataupun saya letakkan dalam Instagram, untuk saya tahu bila waktu followers saya biasa online, 1 ke 2 minggu pertama memang saya punya akaun akan ada banyak ataupun kerap lakukan posting. 2 jam sekali macam itulah. So walaupun nampak macam penuh ataupun nampak macam serabut lah, asyik post saja kan. So sebab tujuan utama adalah saya nak tahu waktu bila yang orang ramai respon. Okay, so dan bila saya dah detect ataupun saya dah kesan pada waktu bila orang ramai respon, contohnya mungkin pada waktu rupanya orang banyak respon pada pukul 2 dan pada pukul 4 tak ramai yang respon, mungkin waktu tu dah start nak siap-siap balik kerja, dan pukul 6 pun ramai respon, mungkin masa tu tengah dalam kereta, dalam jam kan. So bila saya dapat waktu-waktu macam tu, so itulah waktu yang sesuai untuk saya post untuk akaun saya, untuk bisnes saya yang itu. So untuk bisnes lain ataupun akaun lain, so buat benda yang sama. Setiap bisnes macam saya cakap tadi, setiap produk, setiap bisnes dianya berbeza bergantung kepada siapa golongan pelanggan ataupun golongan followers anda. So itu cara macam mana anda nak lakukan post. Dan sedikit tips lagi untuk anda lakukan post. Macam saya cakap tadi, biasanya saya cuma lakukan post yang kerap dan berturut hanya pada 1 ke 2 minggu pertama sahaja untuk split test, untuk uji kaji, untuk tahu pada waktu bila followers biasa online. So pada waktu yang lain-lain, saya akan selang-selangkan post, biasanya satu hari cuma 2 ke 3 post sahaja. Sebab apa? Kita tak nak nampak yang kita ni terlalu mendesak untuk menjual. So kalau boleh kita hanya post pada waktu-waktu mereka biasa online, dan akaun kita ni nampak macam cantik lah, dia punya perjalanan tersusun, ada planning, ada jadual tertentu dan tersusun. Tidaklah terlalu post yang berturut-turut 1 minit dalam masa 1 minit tu post 2-3 gambar. So nampak macam kita sangat-sangat desperate untuk menjual. So kita ingat balik tadi yang sedia menjual tadi, dalam Instagram kita utamakan cara soft selling. So soft selling ni bukan sahaja kita nampak, ataupun soft selling ni bukan sahaja macam kita ni nak menjual tapi tak nampak menjual, tapi kita juga nampak yang tidak terlalu terdesak untuk menjual. So ini saja yang saya nak kongsikan untuk bahagian posting. So kita akan jumpa dalam modul yang seterusnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.